Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, buku Qawaid At-Taranum, cara berlagu, membicarakan sistem baca Quran mengikut kurikulum betul, tahsinus shaut, at-tajwid, at-taranum, at-tartil dan fasahah, disusun oleh Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail. Jadi kita sambung bab seterusnya, itu sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui sifat-sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, marilah sama-sama kita renungkan kepada beberapa hadis sahih yang telah dikemukakan oleh para sahabat sebagaimana berikut. Pertama, qala Abdullah bin Mughaffal, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa huwa 'ala naqatihi wa hiya tasiru bihi wa huwa yaqra'u surat al-fath qira'atan layyinatan yaqra'u wa huwa yurajji'u. Riwayat Bukhari. Artinya Abdullah bin Mughaffal berkata, aku menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, sedangkan baginda di atas kenderaan untanya yang sedang maju berjalan. Baginda membaca ayat surah Al-Fatah sebagai bacaan yang paling lembut dalam bentuk bacaan yang tarji'. Bacaan tarji' itu kata melagukan bacaan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi naik utah, setiap berjalan utah tu Nabi baca surah Fatah, bacaan paling lembut, bacaan tarji', melagukan bacaan Al-Quran lah. Hadis Bukhari. An-Nisa. Pertama, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW merayakan kejayaan perjuangannya dengan mempersembahkan bacaan Al-Quran yang sungguh indah dan menarik. Cara nak sambut ke kejayaan peperangan ke apa ni, cara baca Quran yang lembut, yang menarik yang indah. Yang kedua, kalimah qira'atan layyinatan, ini menunjukkan bahawa bacaan Rasulullah SAW adalah paling lembut, merdu dan mempersonakan. Kita baca biasa, baca dia sampai mempersonakan lembut dan merdu . Yang ketiga, kalimah wa yurajji'u, itu menunjukkan bahawa bacaan Rasulullah SAW mempunyai keindahan alunan dan lagu yang sempurna. Bacaan yang sempurna . Jadi ada lagu, alunan bukan sekadar mendatang, kita ada alunan . Yang kedua dalil yang kedua tentang perbahasan tentang sifat bacaan Rasulullah ni. Wa min hadis Ummu Hani, daripada hadis Ummu Hani, kuntu asma'u sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u wa ana na'imatun 'ala firashi yurajji'u al-Quran. Riwayat Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Artinya Ummu Hani bercerita, aku dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Ketika itu aku sedang berbaring di atas katilku, baginda melakukan baca Al-Qurannya. Hadis Imam Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah. Baca sedaplah, baca menariknya. Yang ketiga, dalil ketiga. Wa qala Jabir bin Mut'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi fama sami'tu ahadan ahsanu sawtan aw qira'atan minhu. Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya Jabir bin Mut'am berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika baginda sembahyang maghrib, yang sungguh menarik bacaannya. Tiada pernah aku dengar seorang pun yang lebih lunak suara bacaannya daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi baca sedap sungguh lunak suara bacaannya Jadi dengar oleh sahabat Yang ke empat dasar Yang keempat dalilnya, waqala al-Barra bin Azib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'isha wat-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu. Riwayat Bukhari Muslim. Artinya Al-Barra bin Azib berkata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wat-Tin ketika sembahyang Isya. Sembahyang Isya, Wat-Tin waz-zaitun, sembahyang Isya. Ya, sesungguhnya indah sekali bacaannya. Tiada pernah aku dengar seorang pun yang lebih merdu suara bacaan daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bacaan Nabi tu paling merdu, paling sedap sahabat ingat-ingat lagi walaupun setelah Nabi meninggal dunia Perhatian. Pertama, hadis yang pertama adalah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melagukan, mengiramakan baca Al-Quran di khalayak ramai ketika berada di medan perang.
Daripada perai dah. Dalam suasana gembira merayakan kejayaan perjuangan dah. Ni lah perai tu lah. Yang kedua, hadis yang kedua pula adalah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melakukan bacaan Al-Quran ketika berehat di rumahnya dalam suasana keharmonian dan ketenangan jiwa dah. Masa perai, lepas perai, masa tenang jiwa dan baca Quran dengan merdu lah. Hadis yang ketiga dan keempat pula adalah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melakukan bacaan Quran ketika mengerjakan ibadat sembahyang dalam suasana ketawaduan dan kekhusyuan dah. Jiwa raganya masa tawaduk, masa khusyuk, jiwa raganya dah. Dengan ini nyatalah bahawa Rasulullah SAW senantiasa membaca Quran dengan baik, merdu dan terpesona dah. Sesuai dengan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang teragung. Jadi baca yang paling sedap yang boleh dah. Sifat bacaan Rasulullah itu adalah sebahagian dari uswatun hasanah yang perlu dicontohi dan diteladani oleh sesiapa sahaja yang mengakui dirinya sebagai umat Islam. Sifat bacaan Rasulullah SAW itu amat sempurna, bertartil, bertajwid, bertarannum, bertarji', bertahsin, bertazyin, tazyin dan sebagainya. Kiranya sesedap yang mungkin tak? Situasi begini adalah digambarkan oleh hadis sahih yang tidak perlu dipertikaikan lagi oleh siapa pun. Keikhtilaf ulama tentang melakukan mengiramakan bacaan Al-Quran. Pendapat ulama berhubung dengan melakukan mengiramakan bacaan Al-Quran tersebut adalah berbeza-bezalah. Ianya bolehlah dibahagikan pada dua kelompok yang besar sebagai berikutnya. Kelompok yang pertama tu terdiri dari ulama-ulama mazhab Maliki dan Hanbali. Mereka berdasarkan pada pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in yang berikutnya. Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyab, Anas bin Malik itu sahabat, Sa'id bin Musayyab tabi'in. Sa'id bin Jubair, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan Basri, Ibrahim Nakhai, Ibn Sirin dan lain lagi. Mereka berpendapat bahawa melakukan baca Quran itu adalah bid'ah dan haram. Siapa bid'ah dan haram melakukan Quran? Di antara hujah-hujah mereka adalah sebagaimana berikut. Pertama, hadis riwayat At-Tabrani dan Bahaqi. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una bil Qur'an tarji'al ghina'i wa ruhbaniyati wan nahi. La yujawiz hanajirahum maftunatu qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum. Artinya, bacalah Al-Quran itu dengan gaya lagu dan suara yang berlahjah Arab. Berlahjah Arab lah, logat Arab lah. Dan jangan sekali-kali membaca dengan lagu dan suara yang berlahjah keyahudian dan kenasranian. Demikian juga lagu-lagu ahli fasik, yakni penyanyi lelaki dan penyanyi wanita lah. Kerana sepeninggalanku nanti akan muncul satu golongan yang sengaja membaca Quran dengan lagu-lagu yang dipopularkan sebagai nyanyian penghibur lah. Lagu macam penghibur nyanyi pada TV kita tengok dah. Pendeta orang itulah Yahudi Nasrani tok lebar dia dah. Dan perintah tiada melampaui halku mereka dah. Apa maksudnya? Tapi tak melampaui halku mereka lah dah. Baca Quran itu mereka tak faham oleh dah. Hati mereka sudah terfitnah. Apalagi hati mereka yang mengkaguminya lah. Jadi hati mereka ni rasa kagum lah baca mereka, tapi mereka tu tidak menghayati molek lah dah. Baca Quran mereka nak suruh sedap dengar, tapi bukan untuk menghayati lah. Ini riwayat Tabrani dan Bahaqi lah. Yang kedua dah. Hadis yang riwayat Tabrani, hadis kedua pula. Hujah mereka kata hari lah. Ulama kata hari dia bid'ah melagu Quran. Hadis riwayat Tabrani, yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimun ahaduhum liyughannihim wa in kana aqallahum fiqhan. Artinya mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai seruling nyanyi. Dah baca Quran itu pun nyanyi. Seruling nyanyian.
Mizmar ni, mazamir. Di mana mereka mengutamakan seorang yang mampu melakukan Quran, sekalipun ianya seorang yang cetek dalam pengetahuan agama dia. Wa in kana aqallahum fiqhan. Peh tu orang jahil dah ada baca Quran nak suruh sedak dengar je dah. Padahal jahil tak kerti kesekar dah. Di sini menunjukkan bahawa mengutamakan lagu dari Al-Quran, adalah sebahagian daripada alamat kiamat, tanda-tanda kiamat yang tak disukai lah, tak molek dah. Hadis riwayat Ad-Daraqutni nah. Ad-Daraqutni. Ini innal azana sahlun samhan fa in kana azanuka sahlan samhan wa illa fala tu'azzin. Artinya sungguhnya azan itu adalah senang, tidak susah. Maka tiadalah azan kamu itu susah. Dan jika sebaliknya maka tidak payah lagi kamu melakukan azan. Tak perlu azan. Maksud juga apa dah? Di sini Rasulullah SAW menegur tukang azannya supaya janganlah menyusahkan persembahan azan ini dengan bermacam-macam lagu dah. Yang lagu pelik-pelik. Jadi payah pula nak ngebel dah. Lepas tu yang keempatnya dia. Dalil aqli dah. Anil aqli. Pertama, mereka berpendapat bahawa melakukan mengiramakan baca Quran itu boleh mencacatkan keaslian lafaz Al-Quran seperti menambah huruf, memanjang, menidghamkan yang izhar dan sebagainya. Jika berlaku demikian, tentunya haram. Yang kedua, mereka berpendapat bahawa melakukan baca Al-Quran itu boleh membawa kelekaan dari memikirkan dan bertadabur dengan isi kandungan Quran. Kadang-kadang tarik panjang sangat dah. Kadang kita pun dengar orang tilawah dah. Tarik panjang siapa tak boleh nak faham maksud dah. Baik kita dengar hak baca biasa tu email tarawih gitu dah. Boleh jadi macam itulah dia kata dah. Tarik punya panjang sekali tak cara mana, cara kau sedap saja dah. Sedangkan Quran ni sedap didengar biar faham makna dah. Maksudnya suruh faham makna, suruh menghayati ya. Okey, kelompok yang kedua pula dah. Terdiri daripada ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berdasarkan pada pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in yang berikutnya. Pertama, Umar bin Khattab. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Yang keempatnya, Abdurrahman al-Aswad. Yang kelima, Abu Ja'far bin Tabari. Yang keenam, Abu Bakar bin Al-Arabi. Yang ketujuh, dan lain-lain. Tak ada, dan lain-lain dah. Mereka berpendapat bahawa melakukan bacaan Quran itu adalah diharuskan dan disunatkan. Di antara hujah-hujah mereka adalah sebagaimana berikut. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ad-Darimi. Ma adzallahu nabiyyan hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Artinya Allah sangat suka mendengar sesuatu seperti mana kesukaannya mendengar Nabi Muhammad yang selalu mengelokkan suara untuk melagukan bacaan Al-Quran dalam bentuk bacaan yang menyaring, tapi belagu dah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dah dan Darimi. Yang hadis kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Artinya tiada termasuk dalam golongan kami sesiapa yang tidak mahu melagukan, mengiramakan bacaan Al-Quran. Sampai tahap tu dah. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Zayyinul Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Artinya hendaklah kamu menghiasi, mencantikkan bacaan Al-Quran itu dengan suara-suara kamu, dengan perbagaikan bunyi suara kamu. Nah, hadis Abu Daud dan Nasa'i. Yang keempat, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laqad u'tita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Artinya sungguhnya bertuah engkau, yakni Abu Musa Asy'ari lah, Nabi puji Abu Musa Asy'ari, kerana Allah kurniakan seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud. Jadi kamu ni dikurniakan oleh Allah macam seruling Nabi Daud lah, sedap. Macam Nabi Daud di suhu lah sedap baca kitab Zabur dia dah. Hadis ini Rasulullah SAW memuji Abu Musa melakukan bacaan Quran. Dia ada nada sedap dia. Dia bukan Quran saja mana. Kalau kita tengok internet tu ada orang Yahudi duk baca, tahulah. Bahasa Ibrani bahasa gapo duk baca tu ada bentuk yang bunyi lebih kurang lah, sedap juga dah. Gitulah kira dah.
Yang keempat, yang kelima dah jin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ghinnu bil Quran, laysa minna man lam yataghanna bil Quran, wa baku fa illam taqdiru 'ala al bukai fatabakau. Artinya melagukanlah dengan baca Al-Quran itu. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak mahu melagukan baca Al-Quran. Dan sebaik-baiknya menangislah. Jika tidak berjaya menangis, maka hendaklah seakan-akan menangis. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sini juga kita faham. Quran ni biar boleh faham. Nak suruh sedak tu bukan sedak saja. Sedak siapa menangis. Nah gitu baru betul tak. Ni sedak siapa, sedak saja dah. Sedak dengar tapi tak faham makna. Tak menghayati, tak boleh menghayati. Tak klik modal dah kata-kata dah. Yang ke 4, 5, ke 6 dah. Ke 6 dah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Abdullah bin Mughaffal, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa huwa 'ala naqatihi wa hiya tasiru bihi. Wa huwa yaqra'u surat al-Fath qira'atan layyinatan wa huwa yurajji'u. Artinya Abdullah bin Mughaffal berkata, aku menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran ketika baginda berkenderaan unta yang sedang maju berjalan. Baginda membaca surah Al-Fath sebagai bacaan yang paling lembut dalam bentuk lagu yang menarik. Ini tarji'ah. Lepas tu yang ketujuh ni dalil akli. Pertama dalil logik, dalil akal dah. Pertama, mereka berpendapat bahawa melakukan bacaan Quran itu boleh menarik minat masyarakat kepada mendengar, memperhatikan sebahagian dari keindahan mukjizat Al-Quran. Yang kedua, bahawa lagu bacaan Al-Quran itu adalah salah satu daripada ciri-ciri alat penyampaian Al-Quran dan pengajarannya kepada masyarakat. Yang ketiga, bahawa lagu bacaan Al-Quran itu mempunyai seni daya tarikan ke arah keinsafan, kesedaran dan kekhusyuan terhadap Allah SWT. Yang keempat, bahawa Rasulullah SAW sendiri pernah meminta Ibn Mas'ud membaca Quran untuk didengarinya. Tokoh qari tersebut membaca surah Nisa dengan kemerduan suaranya di samping taranum yang menarik. Tiba-tiba sahaja Rasulullah SAW menangis berlinangan air mata. Jadi matlamat je siapa faham makna lah. Jangan tarik panjang tak siapa tak faham makna dah. Siapa aku menangis Nabi dengar dah. Yang kelima, bahawa keislaman Jabir bin Mut'im adalah kesan bacaan ni mana ni? Kesan dari pendengaran bacaan Al-Quran surah At-Tur oleh Rasulullah SAW. Itulah dah. Jadi kesan dimaksud Islam tu kan dengar sedap dan baca Quran dah. Kesimpulan perbincangan antara kedua kelompok tersebut. Pertama, kau kena Islam boleh lalu kan? Nah, tunggulah kita baca table perbincangan. Tinjauan hujah-hujah kelompok pertama dah. Dengan tinjauan hujah kelompok kedua, dia ada table dia dah. Pertama dah, dengan hadis Iqra'ul Quran biluhunil Arabi, itu mereka menekankan tentang unsur-unsur lagu yang dilarang dah. Dah. Jadi kalau hujah kelompok pertama kata lagu tu, dia tekan pasal lagu yang dimasukkan tu, ia ada unsur lagu-lagu dilarang lah. Pertama dah, kalimah waluhunu ahlil kitab ini, iaitu larangan melagukan dengan lagu-lagu gereja dah. Nasyid atau choir dah. Lagu-lagu portul ada TV kita dah. Yang boleh menyubah kaedah bahasa Arab asal, kaedah Arab Al-Quran yang asal lah, tajuk gapo tak cara lah dah. Yang kedua dah, kalimah wa ahlil fisq, iaitu larangan melagukan dengan lagu-lagu orang-orang fasik seperti nyanyian penglipu lara atau ahli bangsawan lah. Itulah ahli fasik ni, penyanyi-penyanyi masuk TV biasa lah. Yang tiga, kalimah tarji' al-ghina, iaitu larangan melagukan dengan mana-mana lagu yang dipopularkan lah oleh penyanyi wanita dan penyanyi lelaki dan penyanyi wanita, atau dengan mana-mana kaedah muzik yang telah disediakan. Yang kita tahulah modern tak modern, cara yang tidak ikut kaedah Quran. Lagu tersebut boleh menyebabkan punah Al-Quran dah. Yang seterusnya, yang keempat, kalimah warahbaniyah, iaitu larangan melagukan dengan lagu-lagu kependetaan seperti lagu-lagu pemujaan, lagu-lagu kebesaran sesuatu atau sebagainya. Rahbaniyah, lagu keagamaan benda lain lah. Orang lain. Jadi tiga buat tu dah.
Yang kelima, kalimat wan nuhi, iaitu larangan melakukan dengan lagu-lagu rentihan seperti lagu Ma'yum. Lagu Ma'yum dah. Dondang, sayang, Melayu asli dan sebagainya. Setengah itulah jenis lagu-lagu adat, lagu-lagu budaya. Ada orang suka lagu tu dah. Yang keenam, kalimah maftunah qulubuhum, iaitu larangan melakukan dengan lagu-lagu yang boleh melalaikan hati kepada yang lain dari Al-Quran. Jadi lala pula. Baca tu tak masuk dalam hati, tak jadi faham molek, jadi sekadar sedap dengar lah. Kata-kata bukan sedap nak faham makna dah. Itu hujah kelompok pertama hak yang kata harai lah dah. Tinjauan hujah kelompok kedua pula. Pertama, dengan hadis ma aznallahu li syai', itu mereka menekankan perkara-perkara berikut. Hak kata boleh melagukan Quran. Pertama, kalimah ma aznal nabiyyi li nabiyyin hasanis saut. Itu iaitu Allah sangat suka memerhati dengar Nabi Muhammad membaca Quran dengan suara yang elok, suara yang sedap dah. Tu. Pertama dah. Yang kedua, kalimah yataghanna bil Quran, iaitu Allah sangat suka memerhati dengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran dengan lagu yang baik. Lagu yang baik dah. Yang ketiga, kalimah yajharu bihi, itu Allah sangat suka memerhati dengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran dalam bentuk bacaan yang nyaring, kerana bacaan begini adalah sesuai dengan kemu'jizatan Al-Quran yang teragung. Jadi Quran sebenarnya boleh kita baca nyaring daripada baca perlahan dah. Asal-asalnya dah. Kecuali dalam keadaan tertentu lah dah. Okey, tu untuk pertama dah. Untuk kedua pula. Tinjauan hujah kelompok pertama perkara yang kedua lah. Iaitu dengan hadis yattakhizuna al-Qur'ana mazamira. Itu menekankan pendapat pertama yang kata hari tu. Menekankan tentang sifat qari dan peminat lagu semata-mata. Iaitu pertama, terdapat qari dan masyarakat peminat yang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai alat untuk mempopularkan lagu semata-mata. Untuk cara lagu lah. Okay, tak cara kau faham makna menghayati siapa sedih tidak. Tak. Yang kedua, qari yang tidak benar-benar memahami agama Islam belum layak diundang untuk memperdengarkan bacaan Quran. Perbuatan begini adalah sebahagian dari alamat kiamat. Gitulah. Ya ada itu dok geger dah. Di Indonesia, masalahnya ada satu kumpulan organisasi Islam juga dah. Dia panggil qari je lah. Qari dia tarik ni. Lepas tu tak duit atas piyah dia dah. Setelah piyah kau suruh baca, dia tak duit je. Cokit-cokit ni. Lepas tu dia tarik tu tak. Dia ikut dah berhenti tarik. Jadi seolah buat nganyi ke Quran lah. Ramau kritik ni. Jadi tu buat nganyi ke Quran lah. Sedangkan kita nak faham makna. Bukan sedap lagu. Matlamat Quran ni lagu-lagu pun biar. Boleh faham ni tarik ikut dia tarik. Buat nganyi. Macam tarik ikut dia dah. Jadi Quran tu jadi nampak penuh dah. Dengan qari sebegitu. Itu kita tak siap dah. Kita bahas pula hujah kelompok yang kedua yang mengatakan bolehlah. Pertama, ketiga. Okey. Ini yang kedua dah. Dengan hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, itu mereka menekankan bahawa Rasulullah SAW tidak bersetuju dengan siapa yang tidak mahu melakukan baca Quran kerana ianya berkemungkinan termasuk dalam golongan. Jadi Nabi tak suka kita melakukan Quran. Bukan dia golongan kami lah. Jadi golongan yang kedua tu kata boleh melakukan ni. Nabi kata malam laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dia golongan kami orang yang tidak melakukan Quran. Sebab apa golongan hak tak melagu ke Quran ni? Pertama, orang yang suka merendahkan mukjizat Quran. Baca buku biasa dah. Merendahkan mukjizat Quran lah. Yang kedua, orang yang suka mengagungkan syair jahiliyah. Kadang-kadang dia suka syair Al-Quran tak cara mana dah. Bukan syair jahiliyah je. Bahkan setengah tu pakai panggil qasidah ke apa panggil. Hak jenis burdah hak jenis
kalau di Kedah ke apa tu bagi orang ramai baca Quran tapi Quran tak baca setahu tu dah. Ni tak boleh jugaklah. Tu dia tak boleh lebihkan syair daripada Al-Quran. Yang ketiga, orang yang tidak suka melihat kemuliaan Quran dan sebagainya. Orang tak melagu Quran ni tak suka kemuliaan Quran lah, melihat kemuliaan Quran. Okey, habis itu yang kedua dah. Okey, hujah ketiga bab ketiga, perkara ketiga lah dalam hujah golongan yang menolak tak boleh melagu Quran ni. Ini kata haram dan bid'ah tu. Hujah ketiga dengan hadis innal adhana sahlun sankhun, itu mereka kiaskan bahawa melakukan azan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi jika melakukan baca Quran. Telah lah Nabi lagi melakukan azan ni sebenarnya tak molek dah. Tertarik panjang melakukan memanglah nak juga, tapi tak boleh dia kalau sampai lebih pada lagu daripada nak ajak orang semaya dah. Matlamatnya nak ajak orang semaya dengan tegah lah. Bukan dengan lembut-lembut dah. Asal je gitulah dah. Kita golongan-golongan yang kata tak boleh lah. Hujah kumpulan kedua yang kata boleh dan molek lagu Quran ni dalam perkara ketiga ni. Itu dengan hadis zayyinul Quran bi aswatikum ni. Mereka menekankan bahawa lafaz amar ni, lafaz surah pada kalimah zayyinu itu adalah menunjukkan perintah supaya melakukan baca Quran dengan perbagaikan suara. Yang ni lagu dah. Suara ada tinggi rendah ke apalah. Yang keempat betul. Bagi orang yang pertahankan lagu, boleh baca Quran dengan berlagu ni. Keempat dengan hadis qala Abdullah bin Mughaffal ra'aitun nabi. Itu menunjukkan bahawa Nabi sendiri membaca Quran dengan bacaan yang paling lembut di samping lagunya yang mempersonakan dah. Yang keenam ni bagi orang kata boleh ni dengan hadis laqad utita mizmaran, itu menunjukkan bahawa Nabi sendiri memuji dan menggalakkan Abu Musa membaca Quran dengan kelunakan suara di samping lagunya yang baik. Kesimpulan perbincangan antara dua kelompok tersebut. Pertama, kelompok yang pertama hanya berpegang kepada hadis-hadis yang kurang kuat, dhaif, dan kurang meyakinkan disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Kelompok Imam Haraka dia kata hadis kuat dah. Tabrani gitu riwayat dia. Daruqutni. Pertama, pada hadis Iqra'ul Quran biluhunil Arab itu terdapat sanadnya terdiri dari perawi-perawi tidak meyakinkan, iaitu Abu Muhammad dan Baqiyah. Yang mana kedua-duanya masih dimajhulkan halnya. Tak tahu siapa perawi ni. Tak kenal dah. Yang kedua, pada hadis yattakhiduna al-Qur'ana mazamira juga terdapat unsur-unsur kedhaifan. Kerana perawinya yang bernama Utsman bin Amir yang masih dimajhulkan halnya. Tak kenal juga dah. Sorry perawi dia Utsman bin Amir. Yang ketiga, manakala hadis innal adhana sahdun pula adalah hadis yang dikhususkan tentang lagu azan, bukannya untuk lagu bacaan Quran. Atau dia tak boleh berlagu azan, bukan berlagu Quran. Hanya mereka berpegang pada kaedah qiyasi sahaja. Dan hujah begini tidak kuat dah. Yang keempat, hadis-hadis yang dipegang oleh kelompok ini hanya hadis-hadis riwayat Tabrani, riwayat Baihaqi dan riwayat Daruqutni sahaja. Jadi tidak kata kitab-kitab hadis ketiga lah dah, bukannya peringkat pertama lagi dah. Hadis-hadis yang kira rujukan hadis yang kira kuat lah kira dah. Yang kedua, kelompok yang kedua pula adalah lebih kuat dan lebih meyakinkan disebabkan perkara berikut. Kata boleh berlagu Quran. Pertama, hadis-hadis yang menjadi pegangan mereka adalah lebih kuat kerana terdiri dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Kita hadis kelas pertama kita kata dah. Yang kedua, manakala isi kandungan hadisnya adalah tepat sasarannya mengenai lagu bacaan Quran, tidak payah dikias dengan ditakwil lagi. Teranglah cerita bacaan Quran dah. Okey, habis itu dah. Yang ketiga, kedua-dua kelompok tersebut pada dasarnya tidak bercanggah tentang harus atau sunat melakukan mengiramakan bacaan Quran. Hanya yang dipertikaikan ialah masalah teknik dan sifat-sifat lagunya sahaja. Jangan lebih daripada teknik yang telah ditetapkan oleh Quran. Jangan lagu tu siapa punuh tajwid ke apa gitulah dia.
Yang keempat, kedua kelompok tersebut tidak pernah menafi atau menolak mana-mana hadis yang menjadi hujah kepada kedua-dua pihak. Hanya tafsiran dan pendapat masing-masing mempunyai sedikit perbezaan. Walau bagaimanapun, sama-sama ke arah ingin menjaga identiti dan kualiti Quran. Allah Alam. Jadi semua tu, kalau kata boleh pun, ada batasannya. Hak kata tak boleh tu, ia tekan pada tak boleh. Hanya boleh merosakkan baca Al-Quran yang asal, tajwid dan sebagainya. Itulah benar. Okey, hukum melakukan mengamalkan baca Quran. Setelah dikaji dan teliti pendapat-pendapat ulama yang silam, maka hukum melakukan baca Quran itu bolehlah dikategorikan kepada 4 kategori. Sebagaimana berikutnya. Pertama, sunat jika ianya pertama dapat menimbulkan syiar Islam dia. Angkat syiar Islam. Yang kedua, dapat menarik perhatian orang ramai kepada Quran. Jadi orang lebih tertarik sedaknya dengar dah. Yang ketiga, dapat menarik minat terhadap pengajaran dan pembelajaran Quran. Jadi orang jaga Quran dah. Yang keempat, dapat melahirkan ketinggian mukjizat Quran. Okey, kedua dah. Jadi harus hukumnya harus jika ianya tidak mencacatkan Quran. Tidak mengganggu ketenteraman awam. Tidak menghalang ketenangan beribadah. Tidak melahirkan fitnah. Itulah harus. Yang ketiga, makruh. Jika ianya mengganggu ketenteraman awam. Baca depan orang masa orang terganggu. Bahkan, baca Quran ready sebelum azan ni. Masjid Pak kita banyak dah. Di banyak tempat lah, bukan Filipina saja. Ada di Perlis berapa. Ia tidak boleh baca Quran azan sebelum subuh. Kuat lah. Dia ganggu budak kecil. Sekadar azal cadalah. Jadi benda tu boleh jadi makruh lah. Yang kedua, menghalang ketenangan beribadah. Kadang soal lagi masalah kita ni. Mai Jumaat tu, sebelum sembahyang Jumaat tu pasal Quran derah. Orang nak sembahyang sunat qabliyah ke atau nak sembahyang sunat banyak-banyak sebelum sembahyang Jumaat pun terganggu. Tu masalah lah. Ni boleh jadi makruh lah. Lepas tu melahirkan fitnah. Kalau baca Al-Quran tu sampai timbul fitnah. Orang tak cara melalaikan Quran boleh. Tak boleh lah makruh lah. Menghilangkan khusyuk tadabbur. Kalau baca Al-Quran tu siapa orang tak perhati molek ataupun lajak lagu siapa orang tak perhati dia. Hilang masuk untuk perhati makna dia tu, jadi tak ada faedah jugalah makruh. Yang keempat, haram. Jika ini merosakkan keaslian Quran. Jadi hilang hukum tajwid ke apa dia. Makna bertukar ke apa dia. Yang kedua dah, haram tu sebab menjatuh atau menghinakan keutuhan Al-Quran. Yang ketiga, menghalang kemajuan atau ketinggian Al-Quran. Yang keempat, menyeleweng matlamat ke arah yang dilarang syarak. Gitulah. Empat. Pada hemat pengarang, ianya terdapat satu lagi kategori, iaitu kategori fardu kifayah. Jika ianya boleh mengurangkan kesalahan bacaan. Fardu kifayah, kalau lagu ni tidak semua orang perlu belajar dah. Fardu kifayah untuk mengurangkan kesalahan bacaan. Boleh menambahkan keelokan Al-Quran. Boleh menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran. Boleh memantapkan kefahaman terhadap Al-Quran dan lain-lain dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Okey, ikhtilaf ulama tentang wanita baca Quran dah. Dulu Tok Guru Aziz pun tak bui dah. Dah Kelantan dulu Tok Atta Qari perempuan dah peringkat dulu dah. Satu guru. Okey. Allah SWT jadikan kaum wanita itu penuh dengan berbagai-bagai bentuk dan gaya tarikan yang perlu dicemburui dah. Diawasi dan dijagai dah. Sama ada rupa parasnya, tingkah lakunya atau suaranya, sehingga suara baca Al-Qurannya sekalipun. Ulama telah mengkategorikan baca Quran oleh wanita itu kepada beberapa kategori sebagaimana berikut. Pertama, wanita yang membaca Quran dengan suara yang perlahan untuk didengari sendirinya. Bacaan begini tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama. Yang kedua, wanita yang membaca Quran dengan suara yang agak nyaring, tetapi tidak ada lelaki ajnabi yang mendengarnya. Bacaan begini juga tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama. Ketiga, wanita yang membaca Quran dengan suara yang nyaring, yang mana mereka sendiri tidak mengetahui bahawa bacaannya didengari oleh lelaki ajnabi. Hal ini juga tidak dipertikaikan ulama agak. Dia tak sengaja lah. Yang keempat, wanita yang sengaja membaca Quran
untuk diperdengarkan kepada laki-laki yang ajnabi. Maka bacaan begini adalah dipertikaikan oleh ulama. Apakah ianya diharuskan atau diharamkan? Itu perbincangan je dah. Ya, marilah sama-sama kita meliti dan menyelami pertikaian mereka. Semoga kita sendiri dapat membuat keputusan dan penyelesaiannya. Pertikaian mereka nampaknya terletak di sekitar sejauh mana kefahaman mereka tentang suara itu sendiri. Sama ada ianya aurat atau bukan aurat. Suara sendiri itu ada perbahasan ulama. Ada kata aurat, ada kata tidak. Kelompok pertama, suara wanita adalah aurat. Kelompok ini terdiri dari ulama mazhab Hanafi dan kuncu-kuncunya. Kumpulan dia lah. Mazhab Hanafi dah. Mazhab Hanafi ni kelas benar dah. Tu je masjid dia. Tak ada tempat hotel tau. Tak ada dah. Payah jalan tempat dia dah. Betul nak semayang mana. Tak ada. Tempat kita pun ada masjid India. Kita kata dah. Masjid dia tu. Tawalan lain sikit dah. Dulu-dulu lah. Memang tak ada lah. Semayang tempat hujatil saja dah. Di antara hujah-hujah mereka adalah sebagaimana berikut. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Surah An-Nur ayat 31. Artinya, wanita-wanita dilarang menghentak-hentakkan kaki mereka supaya bunyi perhiasan gelang kaki yang tertutup itu diketahui oleh orang lain. Lepas tu salah satu dalil lah. Yang kedua, kias mereka ni. Larangan membunyikan perhiasan begitu kerana ianya boleh membawa fitnah. Membangkitkan seksual kaum lelaki ajnabi. Apalagi kalau suara dah. Wanita sendiri yang dibunyikan. Tu bunyi gelai bagus tak. Suara wanita lagi lah dah. Tu kias mazhab Hanafi dah. Demikianlah kiasan mereka. Yang kedua, dalil kedua mereka. Sabda Rasulullah SAW. At-tasbihu lirijal wa tasfiqu lin-nisa. Riwayat Ibn Majah. Artinya membaca tasbih itu untuk lelaki. Manakala menepuk tangan pula untuk wanita. Ini cara nak tegur tu email lah. Riwayat Ibn Majah. Kiasan mereka, jika kaum wanita tidak dibenarkan bersuara ketika memberitahu kesalahan imam dalam sembahyang, maka tentunya suara wanita itu adalah aurat. Itu hujah mazhab Hanafi. Kelompok kedua, suara wanita bukan aurat. Kelompok ini pula terdiri daripada ulama mazhab Syafi'i dan kuncu-kuncunya. Gelangin-gelangin seangkatan dengan dia lah. Dan antara hujah-hujah mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Ummul Mukminin isteri-isteri Rasulullah SAW sendiri adalah sebagai perawi-perawi hadis. Tentunya mereka berkomunikasi dengan sesiapa sahaja dah. Jika suara mereka dikira aurat, maka sudah tentu mereka tidak berani bersuara sebagai perawi-perawi hadis. Jadi banyak hadis dia. Bukan dia dah. Dan ada perawi wanita lain lah selain dia dah. Sambo dia banyak lah. Perawi wanita ni ikut dah. Jadi termasuk isteri-isteri Nabi sendiri yang paling kena jaga lah. Jadi ayat hadis dengarlah suara dia pada lelaki dia. Yang kedua, Ummul Mukminin saban hari pernah berbicara dah. Berkomunikasi dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain dan seterusnya dengan kaum lelaki ajnabi pun dah. Jika suara wanita itu sebahagian dari aurat, tentunya Rasulullah SAW melarang mereka berbuat demikian. Yang tiga, agama Islam membolehkan kaum wanita berkomunikasi dan bermuamalat dengan siapa sahaja sama ada dengan kaum lelaki ataupun kaum wanita. Yang keempat, agama Islam menerima kaum wanita menjadi saksi dalam perbicaraan, pendakwaan dan sebagainya. Jika suara wanita itu dikira sebahagian dari aurat, maka tentunya agama Islam tidak boleh menerima mereka berbuat demikian. Gitulah dah. Al-Lisan dah. Pertama, hujah kelompok yang pertama nampaknya kurang jelas dan kurang memuaskan kerana ayat 31 surah An-Nur tersebut tidak ada kena-mengena dengan suara wanita. Hanya khusus untuk membicarakan tentang perhiasan pakaian yang digelang kaki wanita sahaja. Tak cerita pasal suara, tak cerita pasal pilih kaki yang menarik perhatian lelaki. Mana-mana hujah yang berdasarkan kiasan dan andaian adalah lemah dan tidak berapa tepatlah. Demikian juga hujah yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah tersebut kerana hadis tersebut adalah khusus untuk membicarakan bagaimana seorang makmum wanita hendak memberitahu kesalahan imam di dalam sembahyang. Itulah hujah. Orang jawab baliklah. Yang kedua, manakala hujah-hujah kelompok yang kedua pula adalah lebih praktikal dan lebih meyakinkan.
Kerana berkomunikasi itu adalah amalan seharian ummul mukminin dan kaum wanita semenjak zaman Rasulullah lagi, zaman sahabat, sahabi, zaman tabi'in sehinggalah zaman kini ni. Amalan begini tidak pernah dipertikaikan oleh Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Keadaan begini adalah menunjukkan bahawa suara wanita itu bukanlah aurat. Nah, jika suara wanita itu bukan aurat, maka sahlah suara wanita itu boleh digunakan untuk membaca Quran. Hanya perlu diawasi dan dijagai supaya ianya tidak terjerumus ke dalam suasana yang boleh membawa berlakunya fitnah. Perkara begini menjadi serius kepada mana-mana masyarakat yang banyak bersifat dengan sifat-sifat cemburu. Dan sebaliknya tidak menjadi serius kepada masyarakat yang kurang sifat cemburunya. Tengok tepat-tepat lah. Di kuasa Pakistan ke apa dah. Kuasa tu tak. Kuasa Afghanistan ke apa. Cemburu kuat kali-kala dah. Dia tak boleh lah. Jadi gitulah. Kita tengok keadaan lah. Dan begitu juga kadang-kadang. Kalau suara kita tengok. Suara Tino yang tanda tilawah. Ni buat macam suara jatuh. Nak suruh. Dia buat suara jatuh dah. Besar suara dah. Jadi kita tak nampak dah. Menarik perhatian. Tapi ada setengah-setengah bacaan dia memang dia lembut dah. Lembut tu tak molek juga dah. Walaupun betul tajwid dia, tapi dia cara dia tarik tu lembut, tak buat macam pertandingan tilawah tu rasa tidaklah lembut sangat ya. Pasal dia akak suara dia kerah suara sepuluh jatuh dah. Ada setengah tu baca dia lembut, jadi kita rasa tak sesuai jugalah kalau rutin baca depan jatuh gitulah dah. Okey, perhatianlah. Setelah meneliti dan mendalami pertikaian kedua-dua kelompok tersebut, maka kita dapati kedua-duanya mempunyai hasrat yang sama, iaitu sama-sama untuk menjaga kehormatan kaum wanita. Hanya teknik penjagaan sahaja berbeza. Jika kaum wanita diberi kelonggaran dan kebebasan yang meluas sehingga suara mereka dijadikan alat hiburan, macam nyanyi gapo dah, ataupun guna Quran untuk menarik perhatian lelaki dah, maka tentunya perlu dicemburuilah dan diawasi. Inilah penekanan pendapat kelompok yang pertama. Yang kedua, jika kepada kaum wanita itu dikawal ketat sehingga suara mereka diauratkan, yang mana tidak bebas berkomunikasi dan tidak berpeluang mengibadatkan suara mereka dengan baca Al-Quran, maka tentunya pembangunan rohani masyarakat wanita Islam akan terbantu. Tentu tidak berkembang dan mungkin terputus. Dan inilah penekanan pendapat kelompok yang kedua. Jangan kerah sangat lah. Kerah pakai purdah lah, apa setengah tu kerah sangat menyebabkan. Dia tak boleh kerah sangat, siapa tak kena jatuh puas. Setengah-setengah tempat tu tak. Dia telajak tekan, dia telajak tekak tak. Puas lelaki. Jadi dia kenalnya, tak kenal gulawai kata. Tak kenal gulawai, dia sama-sama dia pula. Tak, buat maksiat dah. Jadi benda-benda gitu kena, janganlah ketak sangat, janganlah longgar sangat dah. Begitu juga jangan jumuk sangat dah. Setengah-setengah tepat ni, perempuan tak boleh mengaji juga, siapa tahap. Jahil pula rutin tu ni, jahil tu kita. Bukan dia dah kita nak supaya ilmu ni tersebar. Perempuan perlu ada ilmu dia, barulah mereka boleh mendidik anak-anak kita dah. Jadi kalau perempuan jahil, siapa kalau nak dengar suara pun tak boleh dah. Komunikasi pun tak boleh. Tu bukanlah Islam sebenarnya. Zaman sahabat tidak gitu dah. Zaman Nabi tak gitu. Nabi boleh royak perempuan, sahabat boleh royak dak. Nanda jerawat ke apa dah. Siapa boleh royak jerawat ni maksudnya terbuka lah muka dia dah. Jadi benda tu tidak, dan ada komunikasi biasa dalam riwayat-riwayat hadis dah antara sahabiah ni. Dan sahabiah pun pergi melawat dah. Sakit-sakit tu kadang sahabat ten pergi melawat sahabat lelaki dah, sakit dah. Jadi benda ni berlaku di zaman sahabat. Jadi tidaklah strict sangat ni kita tengok dah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlulah kita mencari jalan penyelesaian yang lebih berpraktikal dan selamat. Caranya adalah sebagaimana yang telah diberi pendapat oleh Rasulullah SAW. Khairul umuri awsatuha, iaitu sebaik-baik perkara penyelesaian itu adalah memilih jalan-jalan tengah. Jangan ekstrem haram, jangan ekstrem boleh belaka dah. Kena tengah-tengah dah. Iaitu sebaik-baik perkara penyelesaian itu adalah memilih jalan tengah, tidak memberatkan ke kanan atau ke kiri. Tak berat kanan, tidak berat kiri, dan jangan sekali-kali membuat penyelesaian berunsurkan emosi. Jangan emosi. Emosi mengharaikan tak boleh ikut, emosi membuka sangat pun tak boleh ikut dah. Kena kawal lah.
Kaedah masa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu amat berkesan, meluas dan bebas, tidak terhad kepada suatu perkara sahaja dan tidak pula terbatas kepada mana-mana waktu sahaja, masa atau wawasan. Ianya berfungsi dan berguna sehingga kiamat pun. Guna kaedah wasatiyah, pertengahan. Jika keadaan penyelesaian begini diamalkan, insya-Allah selamat. Sama ada pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat yang selamat. Kalau keras sangat, tak boleh profil bekerja lah setengah tu dah. Ada haram kata dah. Itu tak boleh. Nah, ada keadaan-keadaan ni perlu juga profil bekerja dah. Dalam keadaan tertentu dah, dalam sektor tertentu dah, tak boleh hajat buat kerja benda gitu dah. Jadi perlu juga dah. Cuma jangan over sangat dah, kerja kuat sangat dah. Bukan juga dah. Jadi benda tu kena terkawal dengan pertengahan lah. Apa-apa pun wasatiyah tu yang terbaik. Wallahu alam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.